Sebab tu saya ucap terima kasih pada orang yang santau saya. Sebab apa? Sebab dengan sebab itu saya pergi belajar. Bila saya bangun, saya pergi belajar. Mana ada orang yang merawat, saya tuntut dekat dia. Mana yang ada ilmu lebih dalam bab perubatan, saya tadah kitab dengan dia. Yang ni yang saya kongsi pada tuan-tuan selama 20 tahun selepas itu. Daripada tahun 98 saya kena santau, sekarang tahun 2018, 20 tahun saya kongsi dalam ceramah supaya saya tak nak peniaga-peniaga pun kena sihir. Saya tak nak yang membeli, yang membelah di kedai dia pun kena sihir. Sebab saya kena. Saya kena macam mana susah, sakit kena buatan orang ni tuan-tuan. Sampai saya kena operate 4 kali. Bila saya sakit, doktor masukkan saya dalam MRI. Nak test betul-betul apa penyakit ustaz. MRI saya masuk 2-3 kali tuan-tuan. Bunyi macam gong ketong-ketang, 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 ketong-ketang duduk dalam tu. Ustaz nak apa ustaz? Ustaz nak dengar lagu 60-an, nak dengar baca Al-Quran, zikir, nasyid semua ada. Pilihlah ustaz. Dengarlah di sini. Masuk dalam terowong tu. Aduh. Masa tu rasa udah macam duduk dalam keranda tuan-tuan. Sempit gila ni MRI ni. Kawan saya gemuk. Bila masuk pakai kain, bila keluar kain kat dalam, dia seorang tuan-tuan. Aduh, serik. Saya bila ingat itu mesti menung tuan-tuan. Boleh bayang tak? Dia duduk cokor atas-atas, kain tinggal kat dalam. Oi, oi. Jadi akak-akak yang mana agak-agak berisi tu ikat rapat-rapat akak. Buatnya berlaga dengan dinding, dia kain kat dalam. Oi. Baik. Jadi saya bila saya operate 4 kali, doktor kata, dia tunjuk dekat saya CT scan, dia tunjuk kesan keputusan MRI, dia tunjuk pada bahagian perut saya ada satu tompok putih macam kapas dalam tu. Jadi dia kata, "Ustaz, ini kena buang cepat. Kita takut kanser ke apa benda ke." Saya tanya second opinion, third opinion, tanya pada kawan-kawan doktor-doktor. Doktor yang lain pun kata operate. Nganga lah tentang operate tu. Bila 2 hari selepas saya dioperate, doktor yang operate saya cakap, "Kita sudah buka you punya perut tapi taklah jumpa punya." Tak ada jumpa apa doktor? Itu yang kita tengok hal itu taklah jumpa. Jadi kita punya cadangan, kita sudah meeting kita mau buka lagi sekali. Hei, you ingat ini pintu ke? Buka tutup, buka tutup. Sakit gila kau cakap buka tutup. Saya tak nak. Tak nak. Saya kata tak mau. You sudah operate saya punya perut, you tak jumpa, you mau buka lagi ya? No. Kali kedua tuan-tuan, yang tahun 99, saya bawa air kencing sebulan. Sebulan saya bawa air kencing dalam beg. Nasib baik masa tu pakai jubah, kau kan perasan. Pakai kain pelekat, pakai jubah. Tak boleh kencing selama sebulan. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan, duk menung. Doktor pun tak tahu apa you punya sakit. Jadi sampai satu doktor namanya Dr. Manoharan. Dia kata, "Ustaz, you percaya black magic?" Saya kata, "Saya percaya." Antara yang saya percaya ialah pen magic. Magic color tu kan, yang lama-lama kecil-kecil dulu kan, color magic tu tuan-tuan. Saya kata, dalam Islam nama dia sihir doktor. Ya, lebih baik you pergi berubat black magic. Dia pun tak tahu tuan-tuan. Jadi daripada situlah saya belajar. Sampailah tahun 2001. Sakitnya, susahnya, nak makan tak boleh, apa pun tak boleh. Sampai pada satu tahap saya makan nasi, ulat dalam nasi tu. Bila saya nak suap, ulat bergerak-gerak ulat dia. Saya dah telan 3 suap. Saya pun buang ke lantai di rumah saya. Saya tengok jadi nasi. Saya tengok dalam pinggan ulat, tengok di lantai nasi. Saya panggil isteri saya, kata, Mama ni nasi semalam je ke?" "Tak, baru sat-sat masak panas lagi." "Bila semalam tu nampak ulat tu?" Aduh tuan-tuan, itu saya punya susah. Saya tulis benda ni dalam buku saya, Dari Denai Kampung ke Pentas Dakwah. Saya tulis macam mana
Barang di rumah saya diangkat, perabot diangkat, tikar diangkat, tak siapa ngangkat. Anak saya sampai terkejut beruk pun tak terkejutnya tu tuan-tuan. Subhanallah. Sampailah 2001 saya nak pindah rumah. Sebelum tutup saya sewa rumah. Dah beli rumah baru tahun 2001, siap rumah saya tu. Pindahlah. Lari malam, hoi ya hoi. Bila nak masuk rumah baru, tengah duk sibuk ngangkat barang, datang dua suami isteri. Dua suami isteri ni datang, "Ustaz, kami ada hajat. Boleh tak jumpa?" "Boleh bang, tapi rumah setengah selerak ni, perabot semua dah angkat, nak pindah bang." "Ustaz nak pindah ke mana?" Saya cakap nak pindah ke Batu Gajah. Saya beli rumah di Batu Gajah. "Boleh tak cakap sikit?" "Boleh ha." Duk sila tuan-tuan. "Ustaz, kami datang nak minta maaf." "Kenapa bang?" "Yang ustaz sakit, kami sihirkan." "Minta maaf ustaz ya." Saya pun hangguk kepala. Saya dah tahu. Macam mana ustaz tahu? Kompom dia ingat saya ahli nujum tuan-tuan. Macam mana saya tahu? Satu malam saya bermimpi, ada seorang ulama datang dalam mimpi saya. Kopiahnya putih, bajunya putih, dia berdiri depan saya. "Kazim, orang sihirkan kamu, sabar. Besok kamu cari 7 jenis benda ini, kamu ramuankan di dalam air dan kamu mandi. Satu, 7 perkara." "Apa benda ustaz?" "Yang ni tuan-tuan kena datang rumah saya, bawa garam. Pengerah dia garam. Tak pun musangking, insyaAllah tuan. Ada garam, nak bawa tak main lah garam. Musangking boleh lah tuan. Pak saya pun musangking, pak saya dah bau tuan. Jadi dia sebut pada saya, ambil 7 benda ini, mandi. Dan dia ambil satu paku dekat saya. Dia ambil satu paku, dia lempar dekat dinding. Nampak satu gambar. Dia ambil lagi satu paku, lempar 6 gambar. Dia kata, "Kazim, 6 orang inilah yang menyihirkan kamu." Tu nama dia 6 Jahanam. Besok pagi tuan-tuan, selepas sebulan saya tak bangun, pukul 4:30 pagi saya panggil mama, tulis. Sekali mama lupa, tulis 7 benda ni. Besok cari, mandikan ayah 7 benda ni. Masa tu anak saya seorang, belum sampai 2 tahun. Besok pagi pukul 9 saya pun dimandikan. Dan pukul 11 saya dah boleh duduk bersila. Alhamdulillah, baru boleh cakap. Perkataan yang saya minta nombor 1 lepas saya sembuh tu, "Mama nak nasi, lapar." Sebulan tak makan nasi. Makan 2-3 suap baru teringat, mana anak nak dukung anak. Baru dia letak atas ribut saya anak saya. Seksa tuan-tuan. Lepas tu saya rehat 2 bulan, saya start ceramah balik. Sampailah 2001 tadi, datang orang ni minta maaf, "Kami yang sihirkan ustaz." Saya tanya, bukan 6 orang ke? Mana lagi 4? Lagi terkejut dia. Mana ustaz tahu? Sudah tuan-tuan. Kompom dia kata saya ni wali ke apa. Dia kata yang 4 tadi tak nak datang, dia orang segan, dia orang malu, dia orang pesan pada kami suami isteri minta maaf. Saya cakap, abang, kalau abang tak minta pun saya ampunkan, kalau mereka tak minta maaf pun saya maafkan mereka dunia akhirat. Walaupun hampir mati saya, doktor dah tak tahu nak buat apa, habis duit beratus ribu nak selesaikan sakit saya, operate sana operate sini. Saya kata, abang, saya maafkan. Dia peluk saya tu. Yang tak peluk saya isteri dia. Dia peluk.
Tuan-tuan, lepas tu mana saya ceramah di depan sekali. Suami isteri jadi pengikut setia saya. Sampai anak dia kahwin, saya datang. Cucu dia cukur jambul, saya yang cukurkan. Dan sampailah dia mati, saya telkinkan. Tak ada dendam sikit pun pada dia. Sebab saya pegang pada hadis Nabi tadi, sesiapa yang memaafkan orang lain, Allah akan berikan kemuliaan pada dia. Dan tuan-tuan, hari ini alhamdulillah,